Oke, salam dan salam sejahtera. Saya tertarik dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh MP Labuan, yang mana MP Labuan ni adalah salah seorang daripada wakil rakyat ya ataupun ahli parlimen yang bertindak daripada 6 orang itu untuk menyokong Datuk Seri Ibrahim. Dan apa yang kita lihat di sini, dia kata beliau ya bersedia untuk kosongkan kerusi, yang mana beliau ikut jejak Bukit Gantang dan Gua Musang. Apa yang berlaku di sini, jika pengosongan kerusi itu bermaksud beliau akan dipecat daripada parti dan akan berlaku satu ya pilihan raya kecil di kawasan. So saya melihat daripada sisi tanggungjawab, sisi keberanian sebagai seorang pemimpin, inilah caranya. Jika kita melakukan perkara yang kita lihat boleh dikatakan mengkhianati mandat rakyat ya. Pada saya, apabila kita sebagai pemimpin ataupun adun ataupun ahli parlimen melompat ya, kita sebenarnya telah pun mengkhianati mandat rakyat, kerana kita bertanding ya atas tiket parti yang kita wakili, dan rakyat menyokong kita kebanyakannya mengikut kehendak mereka atas dasar kepercayaan mereka kepada kita ataupun parti. So apa yang berlaku di sini, jika dia nak ikut jejak Bukit Gantang dan Gua Musang, maka MP Labuan ini adalah seorang pemimpin yang pada saya berintegriti. Jadi ini yang bagus, tanggungjawab kita kepada pengundi kita. Jadi dia sanggup jika berlaku apa-apa, diambil tindakan daripada parti Bersatu, maka dia sanggup untuk berada dalam mengosongkan kerusi dan akhirnya melakukan pilihan raya kecil. Saya kembali kepada isu Syed Saddiq. Syed Saddiq, kenapa saya ulas berkenaan dengan isu 3 orang ini? Syed Saddiq sebelum ini apabila berada di sidang parlimen, pernah dia kata bahawa dia akan letak jawatan jika didapati bersalah. Tetapi bukan Syed Saddiq meletak jawatan untuk ahli parlimennya, tetapi dia letak jawatan dalam parti. Dia tetap bertindak sebagai ahli parlimen. Dan kita lihatlah sindiran-sindiran yang dibuat oleh ahli parlimen kepada Syed Saddiq ini. Apa yang kita lihat sindiran, iaitu kacang lupakan kulit, dan dia melenting. Jadi jelas di sini Syed Saddiq sebenarnya selama ini menipu ya, berbohong dan berpura-pura berada bersama dengan kepimpinan Pakatan Harapan untuk ya mengambil undi daripada Pakatan Harapan dan menggunakan sedikit jentera ataupun bantuan kita untuk membantu dia menang di Muar. Ya, jadi hari ini apabila dia berada dalam keadaan terdesak, dia tidak sanggup nak letak jawatan, dan apa yang dia perjuangkan hari ini sebenarnya banyak yang menguntungkan diri dia, bukan menguntungkan kepada masyarakat. Syed Saddiq ini seorang anak muda yang kita tahu dia pandai bermain dengan media sosial, dan pengikut-pengikut dia pun ramai, terutamanya wanita-wanita yang di luar sana. Tetapi pada saya, Syed Saddiq telah pun lari daripada landasan perjuangan yang sebenar ya. Kalau Syed Saddiq tidak berpuas hati dalam kerajaan, sebenarnya Syed Saddiq tidak perlu keluar pun daripada kerajaan tu. Syed Saddiq daripada dalam balun sajalah kerajaan tu. Kenapa perlu keluar? Jadi hari ini dia keluar, dia persoalkan diri dia tak dapat peruntukan dan sebagainya. Pada saya, Syed Saddiq kena ingat, Syed Saddiq sekarang sudah pun berada di barisan pembangkang. Dan satu perkara yang saya muskil, Syed Saddiq pergi melompat ke pembangkang ya. Dia sekarang bukan lagi presiden parti muda, dan dia ambil keputusan itu betul sebelum dia meletakkan jawatan sebagai presiden. Tapi hari ini, adakah muktamadnya muda itu nak berada dalam kerajaan ataupun nak berada dalam pembangkang? Jadi sekarang ini dia sendiri telah pun membuat banyak masalah ya. Dan kes Syed Saddiq ini pada saya 80% dia sangkut, dan kita tahu mahkamah telah putuskan dia juga kena hukuman sebat. Itu terpulang kepada dia. Tetapi kalau Syed Saddiq merasakan bahawa dirinya adalah seorang yang hebat, pemimpin muda yang hebat, sepatutnya dia kosongkan kerusi dan buat pertandingan semula. Kita tengok muda lawan dengan Pakatan Harapan, muda lawan dengan Perikatan Nasional. Kita nak tengok adakah Syed Saddiq boleh menang lagi. Saya percaya ini adalah penggal terakhir untuk Syed Saddiq berada sebagai ahli parlimen Muar, dan saya percaya ramai orang Muar pun dah naik muak dengan sikap Syed Saddiq ini, kerana yang bantu Syed Saddiq untuk menang di Muar itu rata-ratanya adalah Pakatan Harapan, dan pengundi-pengundi di kawasan Pekan Muar tu pengundi-pengundi Cina, dan di situ juga dilihat sebagai pengundi campuran, menyokong Syed Saddiq itu adalah atas dasar
kepercayaan bahwa Sesadik bersama dengan Pakatan Harapan. Jadi Sesadik pertahankan isu itu dulu kerana dia hanya nak menjadi ahli parlimen, yang mana dia tahu kekuatan Pakatan Harapan memang ada di Muar. Dan Sesadik tahu bahawa di Johor itu kekuatan Pakatan Harapan juga sedikit sebanyak ada. Ini yang menyebabkan dia, kalau kita lihat, dia lebih kepada bersama dengan pemimpin DAP. Yang paling terkesan adalah pemimpin DAP, yang mana kita lihat peguam dia pun daripada DAP. Dan kita lihat dia berkawan dengan beberapa individu penting dalam DAP. Hanya untuk menarik sokongan, konon-kononnya Sesadik berintegriti. Sesadik pandai bermain dengan spekulasi, pandai bermain dengan media sosial untuk dia menjadi seorang ahli politik yang membawa keuntungan kepada diri dia sendiri. Jadi tidak membawa kepada keseluruhan partinya pun, dan tidak juga kepada rakyat. Kita lihat Muda hari ini. Muda ni dia berkokok. Dia berkokok setiap masa. Tetapi kerja dekat bawah tak ada. Akar umbi Muda tak ada. Yang mana jentera Muda tak ada. Setiap kali pilihan raya, kita tengok Muda hanya menjadi calon apabila pilihan raya itu. Dia berkokok kalau ada isu-isu yang contohnya melibatkan pilihan raya. Di Sarawak hari itu, sewaktu ada pilihan raya kecil, Muda berkokok. Lepas tu hilang sampai hari ini. Tidak nampak Muda buat kerja dekat bawah. Jadi ke mana Muda hari ini? Muda yang tak pernah muda lah. Muda yang dah nyanyok, Muda yang dah gila. Itu yang ada. Jadi saya beritahu dekat Sesadik, jika Sesadik anak jantan, sila ya, sila letak jawatan kamu sebagai ahli parlimen, yang mana kami daripada Parti Pakatan Harapan merasakan bahawa dikhianati oleh kamu. Dan saya rasa akar umbi yang ada di Muar pun merasa kamu telah pun mengkhianati perjuangan. Saya mencadangkan di Muar itu nanti YB Mazli Malik ya. Sebelum ini yang sudah pun kalah, saya harap Mazli Malik bertanding lawan Sesadik di Muar tu. Kita nak tengok. Baru kita tahu kan. Memang betul lah Sesadik ni dia seorang yang kacang lupakan kulit. Dulu dia bersama dengan kita tu, yang Sesadik ni boleh dipertahankan. Ingat Sesadik, daripada PRU ke-14 tu, kalau kamu berada dalam bersatu, duduk dalam armada, ruang yang kita bagikan kamu kerusi bertanding itu adalah milik kita. Muda tak ada kerusi pun. Muda patutnya kalau betul kena bertanding lagi semula, dan kita buktikan bahawa itu adalah kerusi milik Muda, tradisi daripada Muda. Tapi hari ini kamu dah pun menipu kepada kami, dan itulah yang kita lihat bahawa Sesadik ini kacang lupakan kulit. So wajarlah kita tolak. Kita tengok. Tapi dia tak sampai dalam PRU ke-16 ni Sesadik ni. Sebab kes dia ni dah semakin dekat. Jadi mungkin dia pun esok lusa setelah Mahkamah Rayuan mendengar, kalau dia didapati bersalah, dah habislah dia. Dah kantoi lah. So itu saja, saya tak nak ulas panjang-panjang. Tapi kalau Sesadik ada telur, kena buat macam mana MP Labuan, MP Pasir Gantang, dan juga MP Bukit Gantang, dan juga MP Gua Musang. Kena berani. Sebagai tokoh muda, Sesadik kena berani. Jangan bermain TikTok 24 jam, jangan main sosmed 24 jam. Itu daripada saya, sekian, terima kasih, thank you.